Assalamualaikum. Dah sampai dekat bilik hotel dah, nak baring-baring dah. So, ada seorang followers Haze dekat DM ni, dia tanyalah. Soalan ni panjang, tapi essence dia satu je lah. Tak dekat sini, tapi basically dia bercakap tentang ujian. Ujian tu Haze sudah cakap dah dalam video sebelum ni. Dalam video yang mengembara mencari jawapan Tuhan tu, dalam video tu Haze bercakap tentang ujian dan macam mana aku berlapang dada dengan ujian yang Allah bagi. Macam ni lah. Sebelum Haze tidur, Haze nak bagi satu retrospektif. Kita hidup atas muka bumi ni sebagai manusia. Banyak interaksi kita dengan manusia lain. Manusia lain tu, dia sering memberi cabaran kepada kita, memberi kesukaran kepada kita. Faham Bila kita dah biasa dengan entiti yang bernama dengan manusia ni memberi kesukaran kepada kita, reaction dan juga respons kita kepada kesusahan ataupun cabaran tersebut adalah menyusahkan, bengang, rasa marah, rasa macam benda ni. Sinilah kita perlu beza antara cabaran yang diberikan oleh manusia lain kepada kita dengan cabaran yang Allah sebagai Tuhan kita bagi kepada kita. Kita tahu benda ni. Kau tak perlukan seorang Hizman Huzair untuk bagi tahu kau benda ni pun. Manusia dengan Allah berbeza. Bila kita sebagai manusia duduk dekat atas muka bumi, bukan kita punya tahu, yang Allah punya tahu. Makanya kita kena sedar diri, kita ni hamba. Faham konsep hamba. Bila kita ni hamba, maksudnya kita ni hina. Bila kita ni hina, Tuhan kita layak untuk perlakukan apa saja kepada kita. Selagi mana kita anggap macam cabaran dan ujian yang Allah bagi tu macam menyusahkan, selagi itulah kita tak faham konsep yang Allah tu Tuhan kita. Sebagai orang yang bertuhankan Allah dan bukan bermemberkan Allah sebab kita anggap Tuhan tu kadang-kadang macam, kenapa Allah bagi ujian kat aku? Sedar diri, sedar ruang, sedar suasana. Engkau tu hanyalah hamba yang hina. Kau menumpang je dekat bumi ni, nanti kau mati juga. Satu ayat dalam Quran tu yang Haze suka, lebih kurang macam ni lah, not verbatim. Adakah manusia itu akan dibiarkan begitu saja setelah mereka berkata diri mereka beriman, sedangkan mereka belum diuji lagi? Kau nak beriman kepada Allah, engkau nak masuk syurga, kenapa kau rasa engkau akan dibiarkan begitu saja sedangkan kau belum diuji lagi? So maka dengan itu, sekiranya anda mahu bertakwa, anda nak masuk syurga, perlulah terima apa saja yang Allah nak bagi kepada kita. Kau akan diuji. Itu sajalah nukilan saya pada malam ini, hari yang kedua. Sampai kita berjumpa lagi pada hari keesokannya dalam siri Haze Membebel di Turki dan Syria. Marilah kita perjalanan yang seterusnya. Hari ini kita akan ke Hatay. Sekarang ni kita dalam perjalanan ke Hatay. Hatay tu mengambil masa 3 jam daripada Gaziantep yang kita orang duduk dulu lah. Cerita dekat Hatay tu adalah dekat situ berlaku gempa bumi yang paling teruk dekat situ. Dikatakan flat, bangunan semua memang hancur habis. Ada gaung? Astaghfirullahalazim, ada gaung. Tak apa. On the way ke Hatay tu nanti kita akan ada sensation seperti bau yang kurang menyenangkan kerana ada jenazah yang belum lagi dikeluarkan daripada runtuhan bangunan. Korang nampak tak benda ni? Ini memang tak nampak apa. Allah, tak nampak apa. Ini memang kabut semata-mata ni. Lebih daripada 20 meter memang tak nampak apa dah. Ini gaung tau. Dekat sebelah divider tu gaung. A few moments later. Lepas dah seketika lamanya membawa, lah barulah nampak jalan. Tak, kita orang punya driver tu drive agak laju tau. Aku rasa kan macam Papa Arab apa semua, tak kisah dekat negara mana-mana, kau ada keturunan Arab, kau ada keturunan Arab, kalau kau ada kereta, memang kau akan bawa kereta macam ni. So dekat sini Haze ada satu minuman yang kegemaran. Selain daripada airan, kita juga ada Salgam. Favorite. Tapi orang Malaysia tak suka kebanyakannya. Kau dah rasa ke, Mia? Dah rasa. Kau dah rasa? Dia masam and then dia ada macam throat hit. Suruh minum banyak. Salgam apa ya? Rasa pedas kan? Ni air ke cili? Itu yang Haze suka. Haze scam ke ni? Dia hanya sos cili kan? Letak air kan? Haze, air rebus cili kering ke? Minum Dia nak rasa kopi ke kita? Dia nak rasa kopi? Dia macam pergi ke tekak tu, rasa hangat dekat tekak, lepas tu hangat tu turun kat perut.
A few moments later. Okay, so kita akan turun kejap dekat kita dah hampir ke kawasan Hatay. Untuk mengalas perut, kita akan mencari makanan sikit dekat area-area berdekatan dekat sini. Sepenapa dia bagi cili panggang. Kita ada mulut serupang ada orang nak bagi cili ni. Mungkin cili yang besar ni tak pedas sangat kot. Tak. Oh, berat. Okay, so kita dah habis makan, kita nak sambung perjalanan pergi ke Hatay. Kita dah kena start pakai mask sebab dekat sini dah start berdebu. Aku ni dah lah duduk belakang. Ya, usia aku ni dah lah tak muda mana. Rapuh osteoporosis kita ni. Sabar tak, memang kita kena bersabar dengan driver kat sini. Sejenis bawa macam ni. Sekarang ni kita dah berada dekat tanah perkuburan dekat Hatay ni lah. Anda akan lihat banyak tanah perkuburan, kubur yang tidak bertanda ataupun bertanda tapi nombor saja, sebab mereka dikemudikan tu bila diorang kambus balik jenazah, diorang tak jumpa, diorang tak tahu itu siapa, tak dapat dikenali, ataupun mereka tiada ahli keluarga yang menuntut mereka. So ini kita tengoklah ya. Tanah perkuburan terbesar di Hatay yang menanam mayat yang terperangkap waktu dalam bangunan dekat Hatay baru-baru ni. Diorang dah dapat mayat tu, hantar ke hospital, terus ditanamkan. Dia tak mandikan pun, dia terus macam kira syahid lah. Tak mandikan? Tak. Yang bertanda ni maksudnya ahli keluarga dah sempat ziarah dan diorang buat ambil DNA. So daripada DNA dapat nombor tanah perkuburan tu. So dia letak. Lepas sejarah kubur yang tidak bernama yang ada kat situ, nombor-nombor je kan. So dekat situ kami pergi pula ke kawasan pelarian Syria. Part 1 Haze ada explain yang bila Haze pergi bawah NGO dan nama NGO tu adalah Malaysia for Syria. Jadi kami menyantuni mereka-mereka yang berbangsa Syria yang menjadi pelarian Syria yang duduk dekat dalam Turki. Kita pergi ke camp pertama. Kami bawa beberapa pack makanan untuk Ramadan yang mana kita akan provide bijirin, beras, lepas tu ada beberapa macam minyak dan sebagainya untuk mereka masak masa bulan Ramadan ni lah. Sebab kalau tidak, diorang tidak akan ada sumber makanan langsung. So itu yang kita orang buat dekat sini. Bila kita buat misi-misi kemanusiaan ni, selalunya akan ada banyak benda yang kita akan nampak. Bila Haze balik, kawan-kawan akan tanya macam, Haze, Syria tu macam mana? Cuba describe Syria kepada aku. Tapi sebenarnya bila aku pergi ke tempat-tempat macam ni, apa yang aku buat, aku tidak tengok orang secara outward, tetapi aku tengok secara inward. Aku bila nampak orang susah, aku akan retrospektif untuk diri sendiri. Sebagai contoh, masa aku dekat camp pertama, aku terjumpa seorang baby. Korang semua tahu aku ada anak buah kan? Baby tu umur sama macam anak buah aku, saiz sama macam anak buah aku, nama pun sama macam anak buah aku. Nama dia tetap Yusof juga. Buat pertama kalinya sepanjang-panjang aku berada dekat Syria dan banyak kali aku buat misi kemanusiaan, tak pernah aku rasa macam sebab dan dia nak mengalirkan air mata. Tapi apa yang korang tak faham kat sini adalah sebagai seorang volunteer, sebagai seorang sukarelawan, kita ni tidak dibenarkan untuk mengalirkan air mata. Kalau kita nak bantu orang, mereka tak mahu dikasihani. Kita hanya nak bantu tanpa ada sebarang judgement sekalipun. So kita tak boleh nak tunjuk emosi selain daripada gembira kepada mereka. Tapi malangnya apa yang berlaku kat situ, aku telah termenangis depan bapak dia kat situ lah kan. Dekat situ aku terpaksa explain. Aku terpaksa explain kepada dia macam, oh aku ada anak buah dekat Malaysia yang namanya Yusof juga. So supaya dia tak adalah pelik macam, kenapa kau pandang anak aku tiba-tiba kau menangis? Aku takut dia ingat aku ada masalah mental lagi, faham tak? Assalamualaikum Yusof. Yusof tu nama anak buah Haze. Janganlah nangis Yusof. Assalamualaikum. Marhaba. Alah, hai, sama dengan nama anak buah aku. Ibnu Akhi Yusof. Ibnu Akhi Yusof. Ibnu Akhi Yusof di Malaysia. Abu Yusof. Abu Yusof. Anak Abu Yusof. Anak Abu Yusof di Malaysia. Malaysia. Kenapa aku menangis? Kenapa aku macam rasa emosi aku ni buat pertama kali setelah begitu lama aku buat misi, aku dah lama tak rasa macam ni, adalah sebab macam cara Allah susun aku punya kehidupan tu adalah sangat cantik tau sebenarnya. Aku berada beribu batu jauhnya daripada negara sendiri. Aku berjumpa dengan seorang baby
Dan tak semena-mena dan out of coincidence, nama baby tu adalah Yusuf. Dia macam seolah-olah Allah is trying to say something to me. That's what I feel. Ini bukan coincidence. Ini adalah suratan yang Allah dah tentukan, dah berikan dan dah cantikkan jalannya untuk aku berjumpa dengan baby ni. Sebab tu aku rasa emosi aku, hati aku yang dah kering ni dibasahkan semula oleh situasi tersebut yang Allah telah susun. Ini mustahil. Coincidence ni adalah sebuah yang sangat mustahil. Yang macam, aku dekat negara orang ni, aku masuk ke dalam sebuah camp yang macam yang jarang orang santuni ni, dan tiba-tiba aku pergi kat situ, tiba-tiba kebetulan nama baby tu Yusuf. Dan korang pun semua tahu macam mana aku sayang anak buah aku. Bila aku angkat baby tu, aku bermain-main dengan baby tu, automatically aku punya air mata pun jatuh juga. Okay, kita kat second camp. Tadi camp kecil satu, camp kecil yang kedua, yang ni dalam 20 buah keluarga. Kita akan apa dia panggil, distribute dekat sini jugalah makanannya, sedia makan. So, marilah. Camp kedua tu ada beberapa budak yang Haze jumpa. Dan orang-orang Syria ni sebenarnya mereka ni mudah disayangi tau. Sebab apa? Sebab mereka ni cantik, mereka ni handsome, mereka ni ada rupa. Lepas tu mereka ni sangat polite, sangat menyantuni tetamu. So mereka ni mudah disayangi. Walaupun aku hanya berada dekat camp-camp ni buat seketika waktu, tetapi aku boleh sayang budak-budak dekat sini dan juga kadar yang sangat sekejap. Dekat camp kedua, aku dijumpakan dengan seorang budak nama dia Raul. Raul tu lelaki tetapi berambut panjang lah, macam Hizman Huze. Makanya bila kau adalah lelaki dan juga berambut panjang macam Hizman Huze, kau akan macam automatik ada topik untuk berborak. Dia tanya aku, bela rambut berapa lama? Aku cakap lah 3 tahun. Aku pun tanya balik, you kumpul rambut berapa lama? Macam tu. So, my hair 3 years, your hair 2 years. Thank you Malaysia, I love you. I am here the house. Very long. Oh, school. Cakap pasal rambut. School? No, your hair. Cannot long. No long. Yes. Okay, ni adalah permintaan daripada Raul untuk selfie dengan aku. Okay, one. Okay, wait. Ni nice background. Okay, 1, 2. Tapi ada seorang lagi budak yang Haze dan juga Mia terjumpa dekat situ, adalah nama budak tu Muhammad. Kalau korang follow aku dekat IG, aku ada buat satu campaign untuk Muhammad ni. Sebab Muhammad ni adalah anak yatim piatu. Rupanya dia ni ada masalah pendengaran. Mak bapak dia meninggal dunia masa gempa bumi tu. Mak bapak dia dua-dua meninggal masa gempa bumi tu. Yang hidup lagi 3 adik-beradik dia paling sulung. Dan dia ada masalah pendengaran. Macam ni. Tadi masa Haze dengan Mia dekat dalam van tu, orang perasan ada seorang budak ni berada kat depan van. Dia macam tanya-tanya ketua kat depan tu, macam dia pun nak juga. Kemudian ada seorang dekat atas van tu, dia perasan budak ni, ini budak ni anak yatim piatu, mak bapak dia tak ada, jadi tak ada siapa mungkin nak wakilkan dia nak ambil makanan tu. So kita orang pun bagi dia satu. Dia budak tu dah ambil, lepas tu dia dah pergi dah. Lepas tu aku macam tak sedap hati ataupun rasa macam nak jumpa budak ni. Kita tanya orang-orang kat camp-camp belakang ni lah, macam ada kat sini ada tak budak yatim yang kehilangan mak ayah? Dia kata kat sini ada 3 orang. So itulah perbincangan yang berlaku tadi. Dia kehilangan pendengaran 90%. Mak ayah dia meninggal masa gempa bumi tu. Okay, so apa yang kita orang buat dekat sini adalah dalam sampul tu, kita tak boleh tunjuk kat orang. Dalam sampul tu ada duit untuk diorang survive mungkin 2 minggu macam tu, sebab ada 3,000 je kan, 3,000 je yang kita orang ada for now. And then lepas ni kita akan launch satu campaign untuk anak yatim tu, sebab dia ada hearing problem. Kita akan launch a campaign untuk kita dapatkan donation untuk beli hearing aid untuk dia. You all macam nak support campaign ni, kita tolong Muhammad, boleh tekan link dekat atas ni. Thank you so much. Some of his friends died. His old friends passed away for في حدا شي من رفقاتك توفى بالزلزال؟ Yes, his friend Ali has died. هو عيلته كلياتها. With his whole family. Sini kita akan menumpang salah satu punya tent, kemah dekat sini untuk solat. Dia nak ni tuang buat.
sejuk tak air dia. Nampaklah muka tu. Kita ke sana pula. Jangan siapa sentuh aku Solat. Oh. Thank you. Oh, solat pun buat konten tau. Followers 100 tahun. Ini adalah keadaan rumah mereka. Tidur di sini. You sleep. Oh, okay. So bila dia hujan dekat sini, mereka tidur beramai-ramai dekat sini. Dan solat pun semua, makan semua dekat sini. Ini adalah alat pemanas. You cook dia dekat sini. Masak chai dekat sini. Chai dekat sini. Kalau korang boleh tengok, dia punya dapur, asap semua keluar dekat situ. Itulah dia cara mereka memanaskan diri ketika musim sejuk dan musim-musim macam inilah. Ada mukhayyam kan ni? Ada mana tahu mukhayyam nazam. Diorang bercakap tak, bukan baca doa. Tak tahulah kan orang Malaysia tak faham Arab, ingat dia orang baca doa. Tak bercakap ni. Waktu-waktu macam inilah yang aku punya pendidikan dekat UIA tu berguna. Bahasa Arab aku, Lughatul Arabi Shui sikit. Bolehlah berguna sikit kat sini. Aku kan dalam hati aku sekarang ni bersyukur UIA paksa aku belajar bahasa Arab Now it makes sense. Yeah, I know right. Only now lah. Waktu aku belajar tu menyeksa, terseksa. There's always a reason why. You never know why God put you there in that way. Kan exactly. Bila kau bagi tazkirah pendek macam tu dengan pakai purdah, sumpah macam asatizah. Dekat sini kalau korang tengok kan ada rumah sengit-sengit kan. Sebab tu ini antara salah satu sebab jugalah diorang kalau boleh tak nak duduk dalam rumah macam ni, sebab anytime je boleh. Lagi-lagi bila ada gegaran susulan, bila ada gempa bumi selalunya. Contohnya whose baby is this? Kau ni culik. Aku tengah explain kat orang ni pasal gempa bumi. So contohnya kalau berlaku hari tu 7 ataupun 8, hampir 8 skala Richter, gegaran susulan maybe 2, 3, tapi akan berlaku selalulah. So orang akan macam rasa trauma walaupun rumah mereka berdiri teguh dari kukuh macam tu. So basically apa yang kita tengah tengok sekarang ni adalah kawasan yang paling teruk terjejas. So yang korang tengok kat sini dulunya dia besar-besar dia punya jatuh tu, tapi dia orang hancurkan kecil-kecil lagi. So kalau kita turun sekarang ni ada kemungkinan besar akan bau jenazah yang masih lagi terperangkap dekat dalam ni. Allah. Sofa tu, bukan sofa tu, katil tu. Baju pun ada kat dalam. Lah. Masa kita orang dekat Hatay tu dia seluas-luas pandangan, dia dah jadi tanah rata disebabkan gempa bumi tersebut. Dan berdasarkan kita orang punya guide yang bagi tahu, yang bercerita kat kita orang, Hatay ni adalah tempat pelancongan. Macam contohnya kita orang Malaysia suka pergi Langkawi, kita suka pergi Penang untuk makan-makan. Hatay tu dia lebih kurang macam tu konsep dia. Itu adalah tempat di mana orang Turki pergi ke sana untuk melancong, makan-makan dan sebagainya. Sebesar-besar Melaka tu flat, tak ada satu pun bangunan yang tinggi. You okay? Abu Nur tu cara PTSD sikit. Dia berubah. Pihak NGO bagi tahu akan ada bau yang kurang menyenangkan. Alhamdulillah tidak ada pengalaman tu. Kita boleh nampak macam-macam dekat sini in terms of personal belongings diorang. Bila kita tengok barang-barang macam tu di sebalik kehancuran yang ada dekat sini, dia is like also watching their lives. Dan juga apa yang mereka telah membina dekat sini hancur dalam sekelip mata. Hez tak tahu sama ada Hez sampaikan ini sampai ke tidak kepada korang, bukan mata tapi sampai ke dalam hati. Apa yang Allah bagi Hez rezeki ni untuk lihat kesusahan orang. Apakah korang juga faham apa yang Hez rasa ketika berada di bumi Turki sekarang ni? Apa Fiza? Apa Fiza? Dia kata dia turun kejap tadi dekat situ ada bau mayat dekat situ. Ini adalah kumpulan kereta yang diletak kat satu tempat yang hancur akibat daripada gempa bumi tu. Hi, good morning. Hari ni Hez dekat tempat breakfast dekat hotel. Lain semua rasanya belum turun lagi. Hez seorang je. Dan aku sedang bercakap kat sini seorang-seorang. Dia kelihatan seperti orang gila. Orang pandang aku tau sebenarnya. Tapi ada aku kisah? Tak, aku tak kisah. Konten mesti buat. Ini adalah makanan Hez ya untuk pagi ni. Sebab I try to become like the people here lah, Turkish.
Ada sayur, ada cheese, ada tomato, ada sup, ada telur sebiji kat situ. Dia punya tema hari ni adalah siapa kau cuba tipu Hizman Huzi. Tidak, diet lah konon. Aktiviti seterusnya pada hari yang keempat hari ni insyaAllah. So kita orang akan bergerak menuju ke sebuah orphanage ataupun rumah anak yatim. Thank you so much kepada korang semua yang menderma melalui sumbangan you all. Kita orang dah beli dan melakukan tanggungjawab kita orang untuk menyampaikan kepada penerima-penerima manfaat. Kalau nak derma, tinggalkan link dekat bahagian bawah. Terima kasih banyak Abu Nur. Oh ya, Habibi. Habibi. Okay, so kita sekarang ni berada dekat orphanage ataupun rumah anak yatim yang Hiz telah sebutkan tadi. Dekat dalam rumah anak yatim ni ada 100 orang anak yatim dan juga 10 anak daripada keluarga fakir miskin. Maksudnya mereka bukan anak yatim tapi keluarga mereka menempatkan mereka dekat sini kerana tak mampu untuk ni lah, untuk sara hidup. So dekat dalam ni total ada 110. So marilah bergoyang. Marilah kita dandut dengan anak-anak ni. Hiz ingatkan rumah anak yatim yang macam kita punya rumah anak yatim lah, yang mana memang kau tak ada mak bapak, makanya kau duduk dekat satu institusi ataupun sebuah asrama. Semua anak-anak yatim akan duduk dalam satu asrama. Rumah anak yatim diorang bukan rumah anak yatim sangat, tetapi berkonsepkan madrasah. Maksudnya bila dia pergi ke institusi tu, dia datang hanya untuk belajar, tetapi masing-masing akan pulang ke rumah, pakcik, pulang ke rumah makcik ataupun nenek dan sebagainya. Sekiranya kita adalah anak yatim piatu. Ni madrasah ataupun orphanage ni yang sebenarnya dijadikan hanyalah tempat persinggahan untuk mereka belajar. Sebab korang pun tahu, Hiz ada pengalaman lah bila kita menyantuni orang-orang yang tak ada dokumen ataupun berdokumenkan pelarian dan sebagainya. Contohnya Hiz pernah buat projek kat Sabah kan. So Sabah tu ada budak-budak yang tak ada dokumen. Selalunya budak-budak yang tak ada dokumen, mereka juga tiada hak ataupun tak ada peluang dan juga ruang untuk mempunyai pendidikan formal. Makanya amat penting apabila ada beberapa association dan juga NGO-NGO lain yang berada dekat dalam Turki dan juga Syria tu yang mengutamakan pendidikan mereka. Samalah juga untuk budak-budak yang ada dekat dalam madrasah ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, so it's okay, they can sit down. Syukran. Diorang ni berbahasa Arab, tetapi bahasa Arab mereka tu adalah bahasa Arab conversational. Aku yang bahasa Arab yang aku belajar dekat UIA dahulu adalah bahasa Arab Fushah ataupun bahasa Arab macam baku, bahasa Arab standard. Jadi dekat situ aku macam tunggul yang bersuara lah. Aku cakap tapi tak patah haram untuk tak faham. Hizman min Malaysia. Good morning, how are you today? Good morning, good morning. Turn around. Morning. Syukran. Allah bless and reward you. Allah bless you and reward you. Amin insyaAllah. Amin ya rabbal alamin insyaAllah. Maka dengan itu, aku telah membuat sebuah cerita. Aku telah memasang sebuah resolusi pada diri. Sebab aku akan ke Syria lagi untuk Raya Korban ni. Sekarang sampai Raya Korban tu aku sedang belajar bahasa Arab. Bulan Korban nanti aku pergi sana balik, kau akan saksikan Hizman Huzi berbahasa Arab yang sangat lancar sehingga kan kau akan ingat aku tengah baca doa. Yes, why not? Kamera, action. Lepas kita orang dah menziarah rumah anak yatim tu, kita orang pergi pula ke satu bangunan, nama dia Al-Sham Association. Orang-orang pelarian daripada Syria yang memang tak ada duit, memang jadi pelarian, diorang tidur dalam kemah. Tapi ada juga pelarian-pelarian Syria yang ditempatkan di sebuah kawasan perumahan, satu kawasan perumahan flat macam itulah, yang menempatkan satu sebuah keluarga. So kita pun decided untuk ajar diorang lah cara-cara untuk menghafal Nabi, cara orang Malaysia. Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa,
Nuh, Zakaria, Yahya, Isa, wal anbiya, Muhammad al-Mustafa. Sekarang ni kita berada dekat sebuah rumah. Hari ni kita akan menyantuni 3 keluarga. Dan keluarga pertama ni dibawakan oleh sebuah organisasi NGO Bunyan yang bawa kami dan kenalkan kami kepada keluarga ni. Kita tengok dan dengar cerita mereka. Kita boleh ambil iktibar dan kita boleh bantu mereka sedikit. InsyaAllah. Alhamdulillah. House rental before this is 1,200. After the earthquake, so the owner increased the rental is to 1,700. Sorry. He needs needles for his eyes because there is some damage in the eye. Okay. So they told him for each eye he needs a needle, and it costs around 5,000 Thailand. Kami berada di hadapan sebuah rumah penerima manfaat kami daripada Malaysia for Syria. So yang kami dapati adalah of course masalah kewangan, tapi lebih merisaukan adalah dia tidak mempunyai refugee ID yang sah. Sebab bila you tak ada ID refugee, you nak terima bantuan susah sebab you kena pasti diri you sebagai refugee dulu. So itu satu isu yang kita kena selesaikan, sebab kalau kita bagi macam bantuan jangka masa pendek, masalah dia masih akan ada. Muhammad ni, Pakcik Muhammad ni, dia mempunyai masalah diabetes. Okay, bila kita ada masalah diabetes, selalunya dia datang sekali dengan masalah seperti gangrene, mata dia ada glaukoma, dan disebabkan ID tadi, seperti mana Dahlia sebutkan tadi, dia punya pemeriksaan kesihatan pun tidak dapat dilakukan, perubatan kesihatan pun tidak dapat dilakukan, nak beli ubat pun tidak boleh sebab memerlukan prescription daripada doktor untuk dibeli dekat farmasi. Jadi kita akan fikirkan cara, melalui kami di Malaysia Farmasi, fikirkan cara apa yang kita boleh bantu pakcik ni untuk kelangsungan hidup dia sekurang-kurangnya sehingga habis Ramadan. Itu yang kita nak. So pakcik ni dia juga jual macam cotton candy untuk kepada mereka dekat, ya, sebagai pekerjaan dia untuk meraih pendapatan lah. Dia jual toys dekat restoran-restoran, pergi dari meja ke meja. Dulu pakcik ni buat lah, tapi sekarang tak boleh sebab dia sakit kaki, tak boleh berjalan, sakit belakang dan sebagainya. So anak dia yang 12 tahun yang tolong dia jual. Okay, itu sajalah video kita pada kali ini. Episod seterusnya, Haze akan masuk ke dalam Syria akhirnya. Selama 3 hari dan 2 malam Haze akan menyantuni orang-orang di Syria, dan kita akan tengok sendiri keadaan anak-anak di Syria itu nanti, dan apa projek-projek di Syria yang kita sama-sama boleh bantu, dan mungkin korang nak sumbangkan benda semua. Oh, by the way, kalau korang nak menyumbang, Haze akan link kat bawah tau. Bye. Assalamualaikum.